Untuk kita berjaya dalam kehidupan, pertama ar-ridha. Kena redha. Bila diuji, kita kena redha. Itu yang Allah kata wabasyiris sabirin. Nombor dua, husnul takhfid. Kena ada strategi, ubah strategi lama. Itu salah satu daripada usaha tau untuk dapat pahala. Itu sebab Abdul Rahman bin Auf, sehingga dia derma ni, orang tengok datang gerabak-gerabak setelah Nabi SAW meninggal dunia. Gerabak. Asal dia kaya ke? Memang dia asal kaya, tetapi harta dia dibekukan ketika ikut Nabi SAW di Makkahul Mukarramah. Sampai Madinah, dia hanya dalam riwayat ada 1000 dinar sahaja. Dengan 1000 dinar, dia meninggal dunia, tuan-tuan. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, seorang pakar ekonomi Islam negara, dia tolong kirakan berjuta, tuan-tuan, duit Abdul Rahman bin Auf. Ratusan juta masa dia meninggal dunia. Saya ada catat, saya tak ingat dia punya fakta tu, jadi saya tak boleh nak cerita kat sini. Cuma kena buat perubahan dalam hidup. Itu Islam. Abdul Rahman bin Auf, dia bila masuk Madinah, dia ubah dia punya strategi untuk berjaya. Jangan kita patah semangat. Nombor 3, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah asas kunci untuk berjaya dan kita dapat pahala dengan apa yang kita lakukan. Ada orang kata, Ustaz, ni Datuk Seri Mahathir dah ada, minta dia bagi semua. Dia ada bahagian dia, tuan-tuan. Saya tahu ada beberapa juta yang dia dah spend untuk sebuah masjid dengan kawan dia. Tapi saya pegang dengan seorang Tan Sri, dia kata apa? Kami bukan tak boleh nak bagi semua duit untuk buat masjid. Nilai masjid 10 juta, kami boleh bagi. Tolak cukai, tak ada masalah. Tapi kami tak bagi semua. Sebab apa? Kenapa? Kenapa je? Pertama, kongsi pahala. Nombor 2, kita rasa effort. Bila masjid ni terbina, Masya Allah, tiang ni aku punya. Dia terasa tau. Walaupun kita tak bagi banyak, ya Allah, salah satu daripada tiang ini aku punya. Bata tu aku punya. Ya Allah, kapek ni, walaupun bukan semua, sebahagian kecil aku punya. Tuan-tuan, percayalah, pintu pak yung pakalai. Naik belum rumah saya cerita, tuan-tuan. Sebab semalam baru berlaku. Saya habis forum semalam. Ada seorang hamba Allah datang kat saya, puk, dia masukkan dalam poket saya duit. Saya, jangan, apa ni? Ustaz, ambil Ustaz. Kalau Ustaz tak nak, buang tu sampah. Saya kata, kalau buang tu sampah, rugilah, baik aku ambil. Kebetulan Ustaz Abdullah Khairi bawa saya pergi ke sekolah dia. Tuan-tuan, dalam kepala saya terus terfikir, ini masa dia. Ustaz Abdullah Khairi, Alhamdulillah, daripada dulu kami antara orang terawal carikan duit. Ustaz Hasim lagi awal dengan Datuk Harun Din, Abu Hasan Din, Datuk Seri Abu Hasan Din, antara yang terawal. Saya, tuan-tuan, bila sampai tu, saya tak tahu duit tu banyak mana. Jadi saya dah pegang tu. Bila sampai, Ustaz Abdullah Khairi dia ada jaga 29 orang anak yatim, orang susah, orang fakir miskin, asnaf, dia tanggung penuh pelajar. Sekarang ni ada 100 lebih orang pelajar tahfiz Quran. Setiap kali dia jumpa, saya pun duduk. Dia tak tahu. Saya tak bagi tahu pun dia. Kalau dia tahu memang dia marah lah. Masalahnya dia buat pahala banyak. Aku pun nak pahala juga. Tapi saya nak cerita tu, saya kira bagi dapat 10 orang. Maknanya RM500 hamba Allah dia bagi. Macam mana boleh dapat? Tuan-tuan, infak yunfaq alik, bila kau bagi, Allah bagi balik. Masa saya pergi ke airport, sampai ke airport, kebetulan jumpa seorang budak dengan bapa dia, dengan bapa angkat dia, mak angkat dia. Kenapa saya kata mak angkat, bapa angkat? Sebab dia anak yatim piatu, nak pergi sambung belajar. Dia ambil gambar dengan saya, dia kata, Ustaz idola saya, Ustaz idola saya nak jadi macam Ustaz. Tapi dia ni pergi nak buat bidang lain, bukan bidang agama. Jadi bila macam tu, tuan-tuan, saya bercakap kat dia, sekarang ni pergi belajar macam mana? Dapat bantuan. Alhamdulillah, dia kata dia dapat beasiswa. Belajar, budak baik. Saya pun buka dalam beg, adalah sikit 250. Bagi, kata ambil lah dik.
untuk sambung belajar. Doakan Ustaz Bu yang murah rezeki. 250 bagi kat airport, sampai ceramah malam dapat 500. Maknanya Allah bagi balik. Cuma atas kita nak buat apa dengan duit yang Allah bagi balik tu. Jadi tuan-tuan, jangan takut. Nabi bagi tahu dah, intum fa'yumfa alik. Bila kau bagi, Allah bagi balik. Jadi Ustaz Hassin, boleh Ustaz Hassin kongsikan sikit sebagai kesimpulan pada malam ini, apakah peranan kita dalam mengejar pahala? Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Datuk. Sebagaimana saya sebut tadi, mungkin tidak kehabisan, iaitu sebagaimana berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, la yutimul ma'rufu illa bi thalathi khisalin. Tidak sempurna kebaikan, sebab nak lilit benda baik ni benda berpahala, itu automatik lah. Mana pahala tu baik, buat baik dapat pahala, dia tak boleh macam banyak. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak sempurna pahala kebaikan itu melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama ialah ta'jiluhu, kita kena menyegerakan kebaikan tadi. Jangan tangguh-tangguh. Idza amsayta, idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Bila waktu pagi kita dah berada waktu sekarang ni, jangan tunggu petang nak buat baik. Bila dah petang, jangan tunggu besok pagi pula. Kenapa? La tu'ajjil 'amal al-yawm ila al-ghad. Jangan suka tangguh-tangguh benda baik yang boleh buat hari ini, nanti dululah besok nak buat. Itu adalah muka manusia yang tidak sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita seharian. Na'udzubillah min dzalik. Satu. Yang keduanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, iaitu disebut sebagai tasghiruhu fi 'aini mu'tihi. Tasghiruhu fi 'aini mu'tihi. Benda yang kita bagi itu, rasakanlah kecil saja pada pandangan kita. Sebab tu tadi tengok sahabat daripada Pulau Pinang menaga restoran yang Datuk Seri sebut tadi ni, asal 25,000. Bila dia bagi 800,000, kita dengar terkejut. Ya tak ya ni, tapi pada dia benda tu kecil. Sebab tu Tuhan bagi, kalau 800,000, mungkin tahun tu dia dapat 8 juta lebih untuk bersih dia. Tak mustahil. Sebab tu tasghiru inda, yakni orang yang bagi tadi rasa kecil. Kalau RM1 tu memang patut rasa kecil betul lah. Dia bagi 1,000, bagi 2,000, sebab dalam bahasa matematik Allah, matematik kurungan, ni orang buat bergaduh pula apa kata matematik, kurungan, matematik Allah, ini perkiraan Allah. Kalau 10,000, dia bagi 2,000, tinggal berapa? Matematik kita, tinggal 8. Matematik Allah tak ada jawapan. Dalam Quran ayat 21 sebut dah kita, 700 hingga beribu-ribu kali ganda. Tak ada jawapan sebenarnya, tapi bermula dengan 700. Sebiji benar menyebabkan tumbuh 700 biji. Itu dia punya starting dia. Tapi penghujung dia Allah tak beritahu apa. Allahu Akbar. Sebab tu dia orang tak heran. Seperti Ibn Abbas kata, nakkan pahala kebaikan tu kena cepat buat. Yang kedua, bila dah buat, rasakan kebaikan tu kecil je pada pandangan mata kita. Lepas tu jangan ungkit tuan-tuan. Jangan ungkit. Macam Datuk sebut tadi lah. Ada orang korporat kenapa tak bagi. Sebab kursi kedua, takut dia perasan. Ni aircon yang aku bagi kau, tahu tak aircon ni? Kau kata sejuk tak aircon ni? Sejuk. Kau tak tahu bagi. Engkau? Air bagi. Allah. Habis cerita dah. Maksudnya nombor 3 ialah ikhfa'uhu 'anin nas, iaitu sembunyikan kebaikan kita tu, pahala kita banyak mana, jangan duk cerita dekat orang. Tak perlu ambil gambar ke apa ke, ini saya nak pergi ni ke tempat nak buat bantuan ni peribadi saya, tak payah. Kecuali kalau Datuk Dr. Izhar, dia ambil dia orang dengan bantuan-bantuan orang, dia pergi ke apa nama ni, Sungai Lui, Kajang dan sebagainya untuk bantu. Saya Dr. Izhar Arif mewakili pihak masyarakat yang menyumbang lagi saya untuk sumbangan sekian-sekian. Itu tak ada masalah bagi pembuktian. Tapi kalau peribadi saya, Hasim Bahari ni duit saya ya, untung saham, untung kripto dan sebagainya, saya nak bagi. No, tak payahlah nak muntah. Kalau emoji tu mukanya kuning tapi keluarnya hijau. Faham tak faham tu? Tak payah. Kalau bagi tahu salah, tak salah. Tapi dari segi adab, tak payah. Sebab tu Nabi kata, salasun muhlikatun
Tiga perkara yang memusnahkan daripada dia. Antaranya i'jabul mar'i binafsihi. Apabila seorang tu rasa bangga dengan kelebihan dia. Ini contoh dia. Lepas tu benda baik ni kalau boleh tak payah cerita tentang apa kita buat baik. Jadi insya Allah maka moga-moga kita akan mendapat pahala yang besar. Lepas tu Datuk Seri, Datuk, buat pahala dengan bincang. Yang penting buat yang terbaik. Buat yang terbaik. My grandmother, apa kebaikan dia buat kat saya walaupun saya sakit badan. Nenek saya dia buat baik pada dia tapi sakit badan saya. Telinga saya pun dia tak buat. Belakang saya pun tak buat. Kaki saya ni wallah boleh disaksi kalau dia cakap apa tu saya tak buat. Sebab saya kecil-kecil dulu buah, orang kata buah nakal. Saya keluar pagi, balik petang. Itu pun tok bawa kayu cari baru balik. Saya tak balik. Dan tok saya cukup pantang kalau saya pergi makan tengah hari rumah orang. Itu pantang tok saya. Sebab orang yang bagi makan dia suka cerita. Lin tu main makan. Dia bukan cerita kat tok saya, dia cerita kat orang lain. Ada nampak saya bilang, oh Lin rata mila berjalan. Mari makan rumah saya. Orang tu bercerita kat dia. Ni kata maklum doya kata dia, Lin pergi makan rumah Zainab. Dia makan rumah Zainab. Balik-balik tok saya pukul saya cukup. Apa tok saya kata? Baik kita makan pasiak dengan nasi daripada pergi melangut. Orang Kedah pergi melangut dan pergi tengok. Tengah hari pergi rumah orang tu. Takkan tak panggil. Kalau nak saya pergi rumah Datuk tengah hari. Main tengah hari. Kita apa nak ziarah rumah kan apa faham lah. Pergi pukul 12. Takkan makan cekodok. Mulut jahat. Rumah banglo besar. Tapi cekodok je haram tu. Ni popok mangkuk ayun pergi rumah orang ni. Habis waktu pagi pukul 11 orang tak makan apa dah. Ayam teh tak apa. Kadang-kadang tetamu pun kau hajang api orang nak terkedarah tu kerjanya. Tapi kita kena bagi makan tetamu. Lepas tu cerita ke orang pula. Ada main tengah hari, tak apa. Kat saya main nak sembang. Main pukul 12, orang tu duk ngap dah. Takkan tak makan. Takkan lagi minat air ketum je. Keluar rumah gelong. Asal nak bagi bab ni, tuan-tuan sekalian, yang penting senang balik. Saya bincang bab pahala lah. Allah maha mengetahui. Betul tak betul? Oh, cuma macam tu lah. Saya kata tadi, pelik kan kalau kita boleh berani buat dosa dengan Allah. Kita dah bersih, tapi kita berani buat dosa dengan Allah. So, fikir-fikirkanlah yang terbaik insya-Allah. Dan tuan-tuan ambil manfaat malam ni, dermalah. Jangan kita menyesal kalau keluar balik rumah, tiba-tiba kita nak mati. Masjid, Ustaz kempen Datuk Seri cerita, juta cerita bagi kebaikan, the power of giving, power of sedekah, tapi tiba kita tidak nak buat sedangkan kita ada duit. Jangan misal kemudian tidak berguna. Ya, misal dahulu pendapatan. Wallahu a'lam. Datuk. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Aslin dan Datuk Seri, silakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar rancak berpahala. So, sebenarnya pahala ni macam kita dah huraikan banyak, Ustaz Aslin dah rumuskan, saya nak beritahu dalam seminggu lah. Selain daripada benda-benda pahala yang kita lakukan, selain daripada sedekah and so on, kita tengok benda pun dapat pahala. Apa kata? Ada 4 benda yang kita lihat dapat pahala. Satu, tengok apa? Kaabah. Kita pergi Kaabah, kita pergi Mekah, tengok Kaabah, tengok pun dapat pahala. Okey, sekarang kita ramai orang tak mampu ke, belum sampai ke, belum buka ke, tak pergi Kaabah. Yang kedua apa dia? Tengok muka ibu dan ayah. Tengok tau, tengok dapat pahala dah. Mudah kan dapat pahala? Senang. So kita kurang. Sebenarnya ramai orang yang mencari dekat luar untuk dapat pahala. Sedangkan rumah kita ada syurga kat rumah. Ada syurga kat rumah. Yang ni ibu kita. Yang ni ayah kita. Syurga kat rumah, kita dapat pandang. Yang ketiga apa dia? Kita tengok apa? Tengok Quran. Kita tengok Quran pun dah dapat pahala dah pun. Janganlah tengok saja. Make sure baca sekali. So senang dapat pahala. Dan yang keempat, setiap masa kita boleh lakukan apa dia? Tengok alam. Bila kita tengok alam, tengok kebesaran Allah, tengok saja pun dah dapat pahala. So sebenarnya macam kita dah kurang dengan setiap jam, setiap minit, setiap saat boleh dapat pahala. Walaupun waktu kita tidur. Ramai orang cakap, so kalau tidur macam mana dapat pahala? Tidur ikut cara Nabi
Selagi mana kita tidur 6 jam ke, 8 jam ke, 4 jam ke, setiap saat dapat pahala. So sekarang rasa mudah tak dapat pahala? Ke susah nak berpahala? Mudah ke susah? Mudah. Mudah ke tak? Sangat mudah sebenarnya. Sangat. The word is kena tambah. Sangat. So kena tambah lebih pahala. Jangan lupa untuk tingkatkan bersedekah. Yang mana kita dah huraikan banyak dah pun. Sedekahlah. Bayarlah zakat, infak, derma, bersedekah. Sebab bersedekah tu memang dia neganya terlalu banyak. Nak hurai pun susah. Buat, insya-Allah akan nampak. Sebab itu adalah magic. Wallahualam bisawab. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, itulah hebatnya pahala untuk kita dapat. Tadi saya tengok tabung berjalan. Saya suka bila tengok tabung berjalan ni, sebab apa? Macam-macam orang akan memberi. Ada orang mampu, ada orang tak mampu. Kita tak boleh nak jeling. Jangan duk tengok jeling berapa sen dia bagi. Seposen dia bagi tu di sisi Allah sangat besar. Percayalah tuan-tuan, ada orang dia tak mampu nak memberi, tetapi dia ada benda lain yang dia boleh buat. Pertama, ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyum aja. Senyum. Saya senyum gaji. Dapat pahala dah. Tak payah aku sedekah malam ni. Dah. Senyum. Dapat pahala dah. Haji senyum. Dah dapat pahala. Yang kedua, gembirakan hati orang. Gembirakan hati orang. Itu sebabnya bila kita pergi makan, tuan-tuan, gembirakan hati tetamu. Berebut-rebutlah membayar. Saya dengan Datuk Seri Mahdi, dengan Ustaz Aslin, kita orang berebut. Walaupun saya tahu dia orang ni duit banyak. Hidup atas duit. Tapi saya takkan benarkan, saya biarkan dia bayar. Tak ada. Kita akan usaha dia bayar. Berebut. Tapi dia tu, dia sangat cepat. Dia pakai, apa? Tas engkau. Pergi save dah duit bayar dah. Kita masih lagi cara lama keluarkan duit 1 line, 2 line. Dia tak ada. Cukup dah selesai dah. Dia rezeki dia lah. Tapi lepas ni kalau aku buat benda yang sama, sekarang saya sedang belajar cara itu, habis kau lepas ni. Kita gembirakan hati orang. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, imatatul adha anit tariqis sadaqah. Kita ni bulan Rejab, bulan semayang. Dalam semayang, antara falsafah semayang, jaga kebersihan. Tuan-tuan, imatatul adha anit tariqis sadaqah. Kita tolong bersihkan, nampak kekotoran, tolong angkat, buang. Tolong tuan-tuan, malu kita dengan Pulau Pinang. Malu kita dengan Singapura. Dekat Pulau Pinang, antara negeri yang sekarang ini sedang naik dia punya kebersihan, tahap kebersihan. Dia panggil green apa? Greenland. Dia jadikan satu bandar yang bersih. Longkang nampak bersih. Ikan boleh hidup. Maknanya ada oksigen longkang. Jangan kita pula negeri yang majoritinya orang Islam tapi kotor. Jangan. Malu kita depan Allah. Sebab itu Nabi kata, ad-dinun nazif. Ad-dinun nazafah. Agama itu adalah kebersihan. Jadi jaga kebersihan. Ambil bersih. Macam kakak kan. Makcik, kat belakang tu ada tak? Kelekung wakaf. Ada tak belakang? Ada tak? Macam mana Haji dia tahu? Ni perempuan punya baju. Oh, dia siap. Tok siap. Nasib baik. Aku confirm macam mana boleh masuk dalam tu. Kita tanya kakak tu, dia menjawab. Ini bagus. Tok siap yang boleh sambung kontrak dia ni. Dia tahu semua apa yang ada dalam belah perempuan. Tapi yang belah lelaki kau tahu tak? Kain blekat mana kain blekat? Mana kain blekat? Kain blekat tak ada. Mana ni mangkuk betul. Tuan-tuan, kain blekat banyak kat rumah, bawa datang yang bau-bau. Jangan bawa datang yang buruk. Saya antara yang terlibat dengan NGO, Heliza Hilmi, Datuk Seri Mahdi, Ustaz Haslin. Bila musim banjir, kita buat kutipan tau. 10 kotak datang rumah saya. Isteri saya pun aktif. 10 kotak. Satu hal pula saya nak kena asingkan tau. Dari 10 kotak, 3 kotak dia boleh bagi. Bayangkan bagi, minta maaf orang perempuan, bagi coli. Coli tak ada tali. Macam mana nak pakai? Apa ni Ustaz Aslin? Dia ni semua emas. Aduh, Ustaz Aslin ni lah lama keluar kawasan lah ni. Bayangkan, terpaksa lah buang tepi. Ada yang bagi, tahu tak? Ya astaga, sungguhlah budak tu. Dengan depan mata ni, kita ambil kotak tu, buka-buka. Ni, apa nama Datuk Seri Mahdi? Baju tidur perempuan dengan seluar dalam perempuan.
Baju tidur tu nipis. Nak bagi dekat orang mangsa banjir. Kau bayangkan. Kak, aku terpaksa simpan tepi tau. Tapi nak bagi bini aku pakai memang tak ada lah. Geli aku. Apa ni, warna pula apa rimau. Nak lah, aku boleh bagi dekat rumah tu. 5-6 pasang. Ish, jijik betul. Bagilah seronok sikit. Orang lelaki bagi baju. Kata bini dia pakai. Agak-agak lah brother. Tengok kaki lah. Tuan-tuan, sungguh ada yang bagi baju. Ya Allah, Kementerian Tenaga dan apa ni? Baju kot tu. Baju yang jaket kementerian bagi free tu, bagi baju tu. Mana ada orang nak pakai baju tu? Kau agak lah. Kau nak kosongkan almari. Tu ya. Gembirakanlah hati orang. Kita nak gembirakan hati orang, ambil bersihkan. Macam telekung kan, bersihkan. Macam kain. Tahu masjid tak ada kain. Ambil kain, letak. Tugas orang yang wakaf kain. Selesai tanggung hajat. Kata haji, bagi kain 5-6 lai. Kain haji bagi tu, haji dapat pahala dah. Sekarang ni tanggungjawab kita yang pakai kain tu. Bila pakai, kita dah tolong. Sekarang ni musim Covid, orang takut nak pakai. Tapi letak je lah. Ada orang dia tak kisah pun, Covid mak habis semua sapu ni. Dia pakai nampak kotor, dia bawa balik. Bagi tahulah pada Tok Siap, saya nak bawa balik 5 lai kain ni, nak basuh dekat rumah. Nanti lepas basuh saya bawa datang balik. Jangan bawa balik macam tu. CCTV nampak macam curi kain pula. Tak berbaloi curi kain pelekat. Ya, jadi tuan-tuan, bantu apa yang kita boleh. Tu nombor 3. Kita tak keluar duit pun. Nombor 4, tuan-tuan, datang bila azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa faedahnya masjid ni cantik? Mihrabnya Masya Allah, putih semua. Tetapi bila azan berkumandang, seorang pun tak datang. Datuk Dr. Farid Ravi, dia pengurusi Masjid Seri Putra. Imam ikut grade. Ikut apa? Dia bagi grade 41. Maksudnya gaji tu tinggi. Jangan kata duit tak ada, bang. Ni, khutbah Jumaat ada. Kita minta. Bila imam sedap, buat kerja dakwah pun jadi, orang akan bagi. Jangan risau. Ustaz Farid saya tahu, daripada dia pegang 18,000. Sekarang income untuk masjid 30,000. Tengok. Sebab apa? Dia impak. Dapat dia bagi balik. Jangan kita duk ambil duit orang, lepas tu simpan. Simpan tu baik kita hantar ke ASB. Faham tak AJK? Aku bagi tahu AJK ni. Oh, dia ingat kita nak sokong AJK. AJK pun aku balun, tuan-tuan. Guna duit tu. Sebab apa, bila orang dah bagi, dia suruh kita guna. Jangan kita pula nak gunakan duit tu pada jalan yang betul. Salah. Tuan-tuan, datang masjid. Penuhkan rumah Allah. Yang terakhir, tuan-tuan perempuan, buatlah apa yang kita mampu untuk menggembirakan semua orang. InsyaAllah, kalau kita dapat buat itu semua, 5 perkara tu, itulah pahala. Di mana-mana kita berada, adalah pahala. Jadi jangan kita streskan orang, gembirakan hati orang. Pemudahkan urusan. Jaga parking tu, tolong mudahkan urusan. Ini maki-maki orang pula. Belakang! Terkejut aku, tuan. Nasib baik aku tak mati orang tua ni. Dah lah Ustaz Abdullah Khairi jekah, orang tua ni jekah. Pak Agak pun jekah aku. Mentang-mentang aku datang Kelisa. Esok aku datang kereta besar sikit. Tapi tuan-tuan, bukan. Kita kena permudahkan urusan. Jangan menyusah-nyusahkan orang. Gembirakan hati semua orang. Ni masjid, ni rumah Allah. Tunjukkan akhlak yang mulia. Bukannya akhlak macam kita duduk dekat kelab malam yang kasar, yang tidak ada akhlak. Wa'iyyazubillah bizalik.